بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن يتبع بسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah. Dan sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syukur yang banyak kepada Allah Taala dan dengan menunaikan perintah dan tinggalkan segala larangannya. Karena Allah Ta'ala sendiri menceritakan sikit saja hamba yang bersyukur pada dia. Qalilan ma tashkurun. Sedikit saja hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gitu kita mengisah diri kita ni, nak masuk dalam hamba yang syukur pada Allah Ta'ala apabila yang sedikit ini. Nah, bagaimana kita nak pisah untuk kita nak dan masukkan diri kita di dalam yang Allah Ta'ala kata qalilan ma tashkurun. Sikit saja manusia yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana kita tidak mikir, tidak renung kepada Allah Subhanahu, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak pernah tanya min aina ji'na, daripada manakah kita datang. Kalaulah kita pernah menanya ataupun menyoalkan tentang diri kita, di manakah kita datang? Pasal panggil min aina ji'na. Kalau selalu kita menanya soalan ni, Allah Ta'ala menjawab banyak dalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal tu asal makna istifham, di sini makna qad. Sesungguhnya manusia itu datang dengan masa yang panjang. Nah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu manusia, lama-kelamaan dulu manusia tak ada. Nah, manusia tak ada tanggungan bumi ini sebelum Allah Ta'ala menciptakan Adam AS.
Jadi tujuan ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang kejadian kita. Sampai telah tanya di manakah kita datang, yaitu kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita datang daripada aimani yang hina. Kalau kita tak mikir kita asal usul kita ni mari pula. Nah, daripada aimani yang hina. Kita tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Tuhai ayat diri, sesungguhnya kami jadikan manusia ini bermula daripada aimani yang hina. Nah, aimani ni tak ada biar tabang sedap. Kejadian usul asal kita. Kalau manusia mikir usul asal kita, dia tidak takabur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amsyad, Tuhan jadi aimani, amsyad bercampur di antara lelaki dengan perempuan, suami dengan isteri. Ai pacaran, mani pada suami bercampur dengan aimani perempuan isteri. Kalau mengikut tafsir kata, ai khalaqna min ma'in mahin alladhi yantiqu min salbir rajul wa yaftalitu bima'il mar'ah. Aimani lelaki terpacar mari bercampur dengan aimani perempuan. Nak boleh jadi kita. Nah, Ibn Abbas kata amsad yakni akhlaq wa ma'ul rajul wa ma'ul mar'ah idza ijtama'a wa ikhtalata. Kejadian kita ni ialah campuran aimani lelaki dengan telur perempuan. Al-buwaidah. Nah, al-inathiyah, telur dia bercampur aimani kita ni. Kalau kita tengok bongo kaki ni, dalam aimani tu ada benih banyak, juta-juta benih. Aimani itu campur dengan telur perempuan itu nak tetap. Itu usul asal yang Allah Ta'ala cerita tentang kejadian kita, supaya kita tu kabar, supaya kita tidak bermuka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak takabur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan apa? Dah, tujuan nak uji. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amsyad nabtali. Tujuan Allah Ta'ala nak uji. Nah, buat kita ni, usul asal kita ni daripada aimani yang hina, tujuan untuk nak uji kita. Adakah kita ni nak kufur atau kita nak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sampai itulah nak uji ni Tuhan jadi pendengar, Tuhan jadi telinga, Tuhan jadi mata kita. Tujuan apa? Tuhan jadi telinga untuk kita dengar ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak beza di antara hukum daripada Allah Ta'ala dengan hukum orang lain buat. Itu Allah Ta'ala jadi telinga. Basirah dan Tuhan jadi mata untuk kita nak lihat dan untuk kita nak mikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai dalam surah Al-Ghashiyah, afalan yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Pernahkah kamu renung tengok kaki yang Allah Ta'ala jadi utuh? Nah, Pak kita tak ada utuh nak renung, dia tanya ke arah. Utuh boleh duduk bulan-bulan pada masa yang duduk lagu mana. Kejadian Allah Ta'ala, nah utuh tu boleh duduk bulan-bulan pada masa. Kerana Allah Ta'ala wakaf. Nah, dia minum sekali tu dia boleh sipet air takah dia sampai hidup bulan-bulan boleh. Nah, sipet air tu dia wakaf untuk pada masa. Yang minum banyak air. Nah, lepas tu dia taruh boleh dia takah dia atas sinam dia. Habis tu dia boleh hidup di pada masa dengan masa yang lama. Dia boleh sipet air. Sampai itulah kita pernah dengar cara nah umat Nabi Saleh. Tuhan atas ekor nakah. Nah, ekor tertina dia pakai air banyak. Siapa sutil laga tu untuk dia asal ni. Umat Nabi Saleh nak minum tak boleh. Siapa kena cek hari ni untuk umat Nabi Saleh, esok untuk utah. Tapi utah seekor ni susu dia boleh makan habis kayak Nabi Saleh. Tapi akhirnya umat Nabi Saleh bunuh juga. Tak buat dengan utah Nabi Saleh. Itulah yang utah tu minum air banyak dia taruh atas gate, atas belakang dia. Karena itu Allah Ta'ala jadikan kita ni selinga ni untuk kita dengar. Dengar apa dia?
apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai fa ja'alnahu min ajli zalika aqlan mumayyizan za sami' wa basar liyasma'u ayatan tanziliyah, supaya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nak syukur ni, kita kena banyak dengan ayat Allah taala, kita banyak baca Al-Quranul Karim. Nah, saya pernah sebut banyak dah. Lepas tu kita kena tengok dari Allah taala, kejadian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana kata faja'alna sami basira inna hadainahu sabil. Lepas tu lah Allah taala uji itu dah. Tuhan tunjuk jalan pula. Dia kata wa arafna tariqul huda wa dhalal. Tuhan tunjuk jalan, hak ni jalan sesat, hak ni jalan huda, hak ni jalan sesat. Hak ni jalan hidayah dan hak ni jalan baik dan hak ni jalan jahat. Tuhan tukang kita. Goyak benda ni. Tukang Quran. Quran goyak hak ni hak batil, hak ni hak palsu dan hak ni hak baik. Tapi di celah itulah ada manusia kata dan imma syakiran wa imma kafura. Ada tubik manusia itu tubik kufur dan tubik syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain. Tuhan tunjuk dua jalan. Tapi kita lah yang memilih, manusia lah yang memilih jalan syurga atau jalan neraka. Nah, sampai itulah kita di hari ini, kalau kita tahu usul asal kita ni daripada imani yang hina, maka kita tidak perlu bertakabur kepada Allah Ta'ala. Kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebagai mukadimah untuk kita. Nah, untuk kita sesama, untuk kita nak memiliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mari dalam motok kita. Nah, boleh jadi saya malah ni ganti kan. Bukan apa gila-gila lagi ni. Nah. Jadi kita sapa motok kita ni cara hak disapa kubur tak habis lagi. Nah, motok kita. Kita nak sambung motok kita. Yaitu kita sapa di motor, kita belajar dulu sapa dah sudah tanya mayat siap disunat bagi orang pergi hatta mayat dikubur dan sunat berdoa diri di atas kubur dan berdoa supaya dia terselamat. Kemudian kita sambung pula malam ni kubur tu yad'u ala qabri hajaran inda ra'sihi liya'rifa kama wada'a sallallahu alaihi wasallam bi qabri Utsman ibn Maz'un rawahu Daud. Nah, ini satu sunnah juga sudah kita tanya tu, kita tak batu tanda. Nah, tak hajar, tak batu tanda kubur tu. Dan kita sipir kubur tu jadi tinggi, pada jeka kubur tu, lepas tu kita letak batu. Itu adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dia ada letak batu dan betul ia tak sah ya. Batu di atas kepala iaitu Utsman ibn Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat mati pada masa itu. Ada pun orang kita letak rupanya. Ada sunnah tu. Nah, sudah mati ambil pelupahnya hidup tak kaki tak kane. Hadis ada lagi tapi pahami ulama yang tak sama. Ya, hadis hari itu satu hari Nabi itu Tuhan tunjuk kasah kepada dia. Dua kubur ni Tuhan tengah azab. Satu kubur ni, sebab azabnya karena dia tu tadinya ngacung, ngupak, an-namimah ngacung hak orang. Bodoh dari kubur Nabi ini Tuhan kasah dia nampak. Kata seorang ni dia tengah azab. Pas orang lagi pun dengan azab juga. Sahabat dan kenapa dua orang ni? Nah, dua orang ni diazab dari kubur. Nah, dia kaya seorang ni, dia tu tak dunia tu hidup ngacung hak orang. Dia tu jalan an-namimah tau, ngacung tau. Lepas tu seorang lagi ni sebab kecing tak ada istibra. Kenapa istibra? Kecing tak sup. Nak azab juga dalam kubur. Nah, dalam kubur. Dia sudah kecing tu, dia kena luruk, nak wisuk air kencing. Nah, kena luruk itu dia, nak wisuk. Kalau bangun lagi tu, kain dia tu kena najis, semayanya najis itu.
Dia titik pula. Bila kita orang tua dia, orang muda yang muda suk. Nah, orang tua ni dia banyak suk kecil. Itu bagi bahasa Arab istibrak, kecil tak ada istibrak. Kecil tidak istibrak, dia kena azab juga lah kubur. Sebab kecil tak ada istibrak tadi. Nah, itulah ulama mari dapat kata, nah boleh tak Nabi itu dia suruh sahabat mari satu kelompok tamat, Nabi belah dua, tak kaki satu, tak kaki itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah apa boleh tak? Nah, mudah-mudahan kelompok tamat ini boleh istighfar dia selama dia tidak tunjuk kelompok tamat. Itu hadis. Nah, kemudian ulama mari istighfar, mari hadis ni bolehlah kita tak kerana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga ulama kata bid'ah tak. Sedangkan hadis dah. Lagu mana faham? Nah, saya nak ayat faham ulama kata bid'ah tak lepas tamat. Dia katakan la yusra' dzalika bal huwa bid'ah. Tak salah, tak lepas nyoh kita nak bagi nak usupon lepas tamat tu lah tak kubur tu. Tidak disyaratkan bahkan bid'ah tak. Lagu mana kenapa? Dia faham lagu mana hadis ni? Apa kata bid'ah? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama wada'a al-jaridah ala qabraini ittala Allahu ala adzabihima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan lepas tamah tadi di atas dua kubur saling karena Allah Taala dia nampak azab dua tu. Le kubur. Sahabat ya tak. Nah kita tak nampak ada azab. Nabi ni kan pak ya tak. Kubur lain tak tak ada. Dua ni ya Nabi tak kena tu yang nampak dia. Walam yadha ala baqiyatil kubur, dan Nabi tak pernah tak kubur lain lepas tamat. Ni ilah kata beliau. Boleh Nabi tak lepas tamat ni kerana Tuhan nampak dia. Dua kubur ni Tuhan tu azab. Dan tak lepas tamat ni, tak lepas tamat ni istighfar dia. Nah, minta dia tu kuih azab. Wiringi azab. Kalau terdapat ulama kata beliau ni, dia tak kubur lain banyak masa Nabi mati apa Nabi tak lepas tamat. Itu ilah dia. Nah, Nabi kata walam yadhhuma walam yadhha ala baqiyatil kubur. Nabi tak ada tak kubur lain. Banyak orang mati dalam masa Nabi ke dua orang ni dah. Fa'alima bizalika adamu jawazi wadhiha ala kubur. Nah, maka kita ketahui di Makkah itu tidak harus meletakkan lepas tamat itu di atas kubur. Karena sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, karena sudah Nabi SAW, siapa-siapa dia beramal satu amal lain yang tidak ada baginya ke atasnya, nah amruna pada kerja kami Nabi kata fahuwa raddun, itu ditolak tak terima. Ayat dari hadis itu. Nah, jadi ada dapat dari Syafi'iyah kata boleh dapat hadis ni juga. Kita boleh buat karena Nabi buat. Ada pohon ni ulama kata tak boleh ni karena Nabi buat ni so tu boleh Nabi buat tu karena Tuhan winapok azab le kubur ni. Hak lain Nabi yang Allah Taala tak tunjuk pada Nabi tak ada buat. Tapi itulah, nah ada lagi ulama tambah lagi. Jadi kita suka jahat pada dia waktu kata dia azab. Nah karena Nabi yang nampak kita boleh tetap. Maknanya kita senang itu kita berdoa karena kita tak tahu. Nah, dia lepas pada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada pohon sunnahnya kalau kita nak buatnya. Wimau izah di kubur tak ada apa tu. Satu sunnah Rasulullah SAW. Nah, kopi yang nak tani itu ada orang pandai-pandai wimau izah, wi pengajar, wi penakut tek pada azab kubur dan neraka dan sebagainya. Sampai kata la ba'sa bizalika indal kubur qabla dafni wa laysa bid'ah. Tak apa. Lagi ramai-ramai buat kat sini sah, dia kecil hawal lah kubur. Dia sarah azab kubur lagu ni ayat yang wi menakuti. Itu ada satu sunnah. Banyak kita di atas kubur buat kalau lain. Nah, hak sunnahnya nawi mau izah wi pengajar dia bagi. Faqad fa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Ali wal Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Nah, laqad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ramah banyak kali Nabi ke kubur, Nabi wi mau izah kesiap. Nah, wi nasihat pada orang duk tunggu duk tanya mayat. Kalau kita di hari ini kita pergi kubur mana-mana tu. Nah, kalau sunnah kena wi mau izah. Banyak hal masalah azab kubur gapo kita kena mai ke sini gapo. Nah, bukan amal kita banyak mana dak mai ke sini. Nak supaya saudara kita mai hidup. Hak tu je suruh kejek di kubur. Nah, kalau kita duk ayat bagi hariah, nah, lagi kubur tanya hariah ni lagu mana, duk ayat hariah mati dah.
Itu satu perkara. Dan di antara lagi marhabat sakit yang ngamaya ni, yahrumu tajsisul qabri awil bina alaih. Harre janguk kubur. Nah, kita bocak batu, kita janguk tak kubur tu tak boleh. Nah, awil bina alaih no bina tak kubur tak boleh harre lakon. Awil kita berarti alaih atau bagi tulis. Nah, buh kaca bagi tulis nama ni mati bila-bila tulis. Alih lakon, Nabi lagi lakon. Nah, awil julus alaih atau duduk di atas kubur, alih Nabi lagi lakon. Duduk atas kubur. Atau jijau kubur. Awil tika alaihi atau pun duduk nyengeh di atas kubur. Di anna sallallahu alaihi wasallam hadza kullu. Ini nah hadis sahih hadis Muslim. Nah, banyak kubur-kubur. Nah, apa saya jangan, apa saya mau kerambu, apa saya gapo tak boleh lapor dari Islam. Nah, kalau kubur tu kubur duduk di tanah wakaf, kubur ramah. Nah, kalau kita nak bina boleh juga kubur tanah kita tinggi, dah boleh umum. Nah, kita milik di apa, nak nak gapo, nak pasar, wak gapo, wak ikutlah. Kalau pak tengah, pak ramah tu hak wakaf tak boleh harai semua. Nah, la yajuzul bina 'ala al-qabri la bisaffah wa la bighayriha. Asalkan nama bina di atas kubur tak boleh lakon Nabi lari lakon. Nah, bina-bina kita milik. Kita kaca pori bina milik kita dah kubur tu. Nah, tak boleh lakon Nabi lari. Nah. Tapi itulah lawan itu banyak bahaya lakon dah, tak ada dah bahasa ni. Kalau yang duk balah mungkin dia waslah tu nama bina dah. Banyak dah ulama kita dulu duk balah bina. Tak ada bina tu gapo. Nah, kalau wak kayu nama bina bedak. Atau kena wak seming bina. Nah, awak rokah usung tu nama bina bedak. Tu masalah pihak masing-masing lah. Hadap bina di atas kubur. Nah. Wala yajuzu al-kitabati 'alaiha dan tidak harus menulis nah di kubur. Nah. Lima sabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nahyi 'anil bina 'alaiha wal kitabati 'alaiha. Karena mari banyak hadis Nabi lagi dan bina di atas kubur dan tulis di atas kubur. Sebagaimana hadis Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal kubra wa an yaquda alaihi wa an yubna alaihi. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa zada wa an yaktuba alaihi. Telah tegah oleh Rasulullah SAW bahawa mutajissis sama cuma kapur, janguk itulah dah kubur. Atau duduk di atas kubur, atau bina di atas kubur, atau pertama lagi ayat tu ba'alaih tulis di atas kubur. Lagi lakon Nabi lagi lakon ni. Nah, itu di antara hak Nabi lagi. Nah, wala yajuzu ittikhadul masajid 'alaiha dan tak harus dia di masjid di atas kubur. Tak harus buat masjid di atas kubur. Wala kiswatuha dan janguk kubur, buklamu, bukapo tak ada lakon. Wala al-kubba dan tok kubur di atas kubur. Nah, di kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, muttafaqun alaih. Allah Ta'ala laknat orang Yahudi dan orang Nasara menjadikan kubur nabi-nabi mereka akan masjid. Nah, masalah masjid. Itu di antara satu hadis. Dan satu hadis lagi, lima ruwiya Muslim fi sahihi an Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta yaqul inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Ini Nabi bayar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai kekasih dia dan menjadikan Nabi Ibrahim itu kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalila lattakhadhtu Aba Bakrin khalila. Kalau aku boleh menjadi kasih pada umatku, aku nak ambil Abu Bakar jadi kekasihku. Nah, itu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut juga bahawa ya. Ala wa imman kana qablakum kanu yattaqiduna qubura anbiya'ihim wa salihim masajid. Dia kata dulu umat sebelum kamu dulu mengambil kubur kan nabi-nabi itu
dan orang-orang soleh dulu jadi masjid. Pakat tu puja dah masjid orang-orang dulu. Jadi masjid-masjid tu kegiminan masjid kita tak pakat tu puja dia. Dan orang mati dulu tu kamar. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an zalika. Jadi Nabi itu aku lari ke kamu kalau mau ambil kubur tu buat masjid. Lepas tu kalau waktu pergi kubur payah tak masjid boleh kita. Pak Nabi lagi ni buat kubur, buat masjid atas kubur. Pak lagi. Pak ni banyak tempat kita hari ni kubur tak dapat masjid. Pak ni hadis sahih juga. Kalau Rasulullah SAW, la tajlisu 'ala al-qabri wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan kamu semaya menghadap kepada kubur. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Kita tengok pak kita hari ini banyak. Nah, kubur duk dapat sedikit. Kadang-kadang nyetok situ tempat email tu. Mana tempat kita ia kubur dulu boleh hadinya. Yang pendapat yang tak baca hadis, dia nak orang mati tu lebih nafas dengan orang hidup. Orang itu semaya. Boleh hadi dia fikir situ. Kalau orang dulu ni, nah, dia nak kepada tu guru. Nah, kalau tu guru dulu dia salah. Kalau tuk guru lalu tu tak tu guru, dah tu hakak dah azab ada kubur. Dia akak tu guru. Lepas tu boleh orang dulu tu buat kubur, ada sejid ada kubur, ada sejid ada kubur. Tujuannya nak bagi orang kubur nampak dengan orang tu semaya tak sejid. Sampai itulah kita tengok tempat kita banyak kayaknya ada kubur, ada sejid, ada kubur, ada sejid. Nah, tengok satu hadis lagi. Hadis sahih juga. Qala sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa ahadukum ala jumratin fatahraqa thiyabahu fatakhallasa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin, rawah Muslim. Bahawa menduduk oleh seorang kamu di atas bara api. Pak Nabi Isa. Nah, seorang kamu duduk di atas bara api fatahraqa thiyabahu, bakar kain dia. Nah, duduk atas bara api bakar kain. Fatakhallasa ila jildihi, maka bakar tapak kulit dia. Khairul lahu, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kubur. Nabi kata baik duduk tapak api lagi. Duduk tapak api siapa terbakar kain dia, siapa anguh kulit dia, lebih baik duduk di atas kubur lagi. Itu juga Nabi lagi juga. Nah, masalah duduk atas kubur. Lepas tu masalah ulama kita ni banyak lah letak kubur ni, kita tak kubur tu kau ni kubur. Nah, mai ke situ kau atau tanah kubur. Hadis ni. Nah, zahir hadis ni enggak duk tak kubur tu, bahawa itu tak duk tak kubur tu. Nah, di antara celah batu. Tak duk. Hak Nabi lagi ni zahir hadis dia kata, zahir kalamul fuqaha an-tahrim innama ya'ni bi al-makan alladhi yujad bihi al-mayyit. Harai ni dia kata ialah tempat yang ada mayat. Nak duduk tatu, nak jijak tatu, waktu hari. Kalau kita nak buat basah, apa tak ada mayat, tak apa. Karena Nabi lagi, zahir hadisnya, jijak apa ada mayat. Nah, sampai itulah mengikut inta jumhur ulama dia katakan, an yastaqdima fiha yuslih lahu min zira'a wa bina. Nah, kalau mayat tu lama dah. Nah, kalau bukan tanah wakaf, mayat telah mudah boleh kita nak nani nak apa boleh. Kan yang bahaya ni juga atas itu, atas mayat tu. Nah, kalau itu kalaulah dia tapi ayat pun daya tu berkor, kalau mayat tu ada dari kubur tak hancur lagi tak boleh ada. Kalau mayat digata-gata tak Allah hancur dah, ada apa? Nah, gali nak buat lain pun tak apa, kita nak nani pun tak ada apa. Nah, kalau wakaf tak boleh lah, kalau tanah sendiri. Itu mengikut ulama pahal hadis ni. Ini cerahan masalah di atas kubur lagi. Kalau Abu Umar Ibni Abdul fi al-Istisqa dikatakan al-asar mawriyah min tariq min turuki anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil qu'u 'ala al-qubur min hadis Uqbah Ibn Amir wa Jabir wa Abi Hurairah wa ghairihi. Banyak hadis riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi lagi duduk di atas kubur. Masalah yang lama lah, ni duduk ni. Nah, duduk di atas kubur tu atau duduk di atas kubur tu.
Wa amma hadis Jabir فذكر عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر ويجسس أو يبنى عليه. Abdullah berkata, aku dengar Rasulullah SAW melarang menduduk seorang lelaki di atas kubur dan menghiasi dan membina kubur. Apa itu yang membuat hidup tu kubur? Tak apa untuk yang hidup tak tu kubur. Kalau ada kubur tak boleh tarik. Mengikut pihak ulama tentang hadis ini. Kita ahli sunnah ni asal tak kubur dia tak boleh bina. Benda tanah bokat tak boleh milik apa ni. Hidup bina dan sebagainya. Dan banyak lagi hadis-hadis cara masalah perkataan sahabat. Seperti berkata Ibn Mas'ud, dia katakan la an ata'a ala jumrah hatta tudfa'a ahabbu ilayya min an aquda ala qabri. Ibn Mas'ud katakan kepada sahabat bahawa aku jijak di atas bara api hingga mapuh api lebih kasih pada aku daripada aku duduk di atas kubur. Jijak tapi bara api mapuh lebih baik pada aku jijak di atas kubur. Hak kubur ni. Ada yang mau dah ambil. Saya baca kok. Ada yang mau dah tunggu kubur tu. Hadis Nabi tak ada. Hadis Nabi SAW tak ada tunggu kubur. Sunnah tak ada. Hanya ada for ahli sufi di Suria. Kok kita ikut jumpa lagi tak ya tua lah. Ahli sufi di Suria ada pergi. Di situ ada. Tengok dia tunggu kubur seminggu. Tengok apa 40 hari tunggu kubur. Kok ahli sufi. Yang ambil ahli situ hadis tak ada kawan. Ahli kok sufi wah. Saya ada baca. Kata dia mau ambil mana tunggu kubur. Kalau kita asal jumpa dari kita ikut kata siapa yang ambil belakang. Waktu orang belakang. Bukan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Abi Hurairah sendiri dia katakan qala la an yajlisa ahadukum ala jumratin fatahraqa lidaahu thumma qamisuhu thumma izarahu hatta takhallasa ila jildihi ahabbu ilayya min an yajlisa ala qabri. Ini kata Abu Hurairah sahabat bahawa duduk seorang kamu di atas bara api, bakar kain dia, bakar baju dia, bakar izar dan kain selainnya dia, hingga sampai kepada kulit dia bakar. Ahabba ilayya min an yajlisa ala lebih kasih pada saya ni lebih pada duduk di atas kubur lagi. Ini cara duduk di atas kubur. Dan mengikut kata Asy-Syaukani dalam Al-Tab dia katakan dalam sarah hadis la tusallu ila al-qabri wa la tajlisu alayha. Jangan kamu semaya hadap kubur dan jangan kamu duduk di atas kubur. Syaukani ini dia faham terus dia kata hadis ni al-hadis yadullu ala man issalah ila al-qabri. Hadis ni tegas lagi semaya hadap kubur. Kalau hadis tegas dah. Wa zahirun nahyi zahir lagi sini at-tahrim haram hadap kubur mayit. Ini mengikut Asy-Syaukani bahaya hadis ini. Faqad akhraja Muslim min hadis Abi Hurairah bi lafzin la an yajlisa ahadukum ala jumratin fatahraqa thiyabahu wa takhallasa ila jildihi khairun an yajlisa ala qabri akhi. Satu lapar lagi, dia seorang duduk di atas bara api dan bakar kain dia dan sampai pada kulit, lebih baik dia duduk di atas kubur saudara dia dan lebih baik duduk di atas kubur saudara dia. Itu ayat terbesar masalah kita pergi kubur ni yang duduk di atas kubur kena ingat benar. Ini semua ni hadis ni dan cara masalah duduk di atas kubur dan jangok kubur, patut letak milik kubur lah dan jangok buh hias kapal dia bakar kelambu, bina, tulis di atas kubur, jijak semua tu dilarang oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita tak ada bina masjid, atas kubur tak ada. Hanya bina dekat masjid hadap kubur. Bina masjid hadap kubur. Mengikut seorang ketua ulama dia katakan bi annahu la yajuz bina al-masajid 'ala al-qubur.
tidak harus bina masjid atas kubur. Lepas tu dia mau buat dalil di masjid Nabi. Dan Nabi, kubur Nabi itu dalam masjid. Kan kubur Madinah boleh. Dan Nabi itu tengah masjid. Kubur Nabi. Ialah hak kubur Nabi ni asalnya bukan dalam masjid. Dia taruh dalam rumah dia, taruh dalam rumah Siti Aisyah. Rumah Siti Aisyah ni dia rapat dengan masjid. Nah, Nabi tu begitu Siti Aisyah masuk jadi imam lalu. Lepas tu kalau Nabi mati, Siti Aisyah tak taruh dalam rumah dia. Pak lama-lama dengan ayat beramai keluar sejik. Bawa keluar sejik tu, jadi kubur di tengah sejik. Nah, depan tengah sejik kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Muhammad Ali situ. Nah, dalil kan kubur Nabi boleh buat dalam sejik. Kubur di tengah sejik. Nah, kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa asalnya orang tak ramah dan rumah Siti Aisyah tu rapat Nabi tengah sejik. Lepas tu Nabi itu Siti Aisyah tu masuk jadi imam maya dari rotok, rapat rotok dalam rumah dia. Ya, orang di Madinah dah, di Mekah di Madinah dah tu. Nah, habis kubur Nabi itu rapat dengan rotok. Nah, karena asal imam itu Nabi itu sebenarnya rotok tu imam kat tu sejik Nabi dulu. Pak tamu tu imam laki tu masalah aja lain dah tamu. Nah, tamu depan tu lagi dalam sejik. Lepas tu orang kau juta ya keluar. Keluar itu keluar ini dari kubur di tengah masjid. Kita nak ambil alasan situ tak boleh. Nah, lepas tu ada pun dia kata la yajuzu bina'al masajid 'alal qubur wa la yajuzu bina'al masajid qariban minal qubur, dan tidak harus bina masjid dekat dengan kubur. Karena kalau ada tujuan apa? Min ajli an yattabi'a ahli kubur. Tujuan buat masjid ni untuk nampak pada ahli kubur. Buat masjid tepi kubur, nak nampak pada ahli kubur. Nah, kita maya kita gapo nak siapa pala dia. Dia kata min ajli an yantabi'a ahli kubur bi bina'i masajid bi jiwarihi. Tujuannya kita buat masjid tepi kubur ni untuk nak ahli kubur dengan bina masjid di tepi kubur, bi jiwarihi tepi kubur. Ini tak harus. Nah, kalau niat buat masjid lagu tu tak harus. Nah, kalau masjid ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ahli kubur tak. Amma idza kana al-qubur kharijul masjid. Ada pun buat kubur di luar masjid. Kalau kubur tu duduk luar masjid, kawasan masjid, wa yufsilu bainaha wa bainahu tariq. Patut celah tu ada jalan besar. Nah, ni kubur ini masjid. Dah ada jalan gitu kan. Walan yubna masjid min al-fitrat kubur. Tapi dia buat masjid tu bukan kerana untuk orang kubur juga. Atau dia kata fala haraj, atau tak ada ngapo lah, bisalahin boleh semaya, tak ada ngapo. Tapi tu saya nak mikir kata orang dulu buat masjid tepi kubur ni, kerana tujuan tadi dah untuk naf'at pada ahli kubur. Nah, kalau kita tengok ulama-ulama di Saudi mufti ke apa, dia kata tak harus, tak semaya, nak semaya pun tak harus. Kalau buat tujuan ni. Nah, ini, nah, dia fikir tak sama. Nah, masalah bapa dulu dengan orang ahli sunnah ni tak sama. Nah, dulu dia ambil besar pada tu guru, tapi orang dulu dia mulia pada tu guru. Dan orang boleh kasih kali dia tu guru tu langsung surga dah dulu. Nah, yang mulia sampai ke orang dulu takut dengan tu guru. Nah, tu guru mari apa? Duk pucu-pucu. Kalau dia menghormati tu guru dulu. Siapa yang akak tu, siapa yang tu. Nah, siapa makan nasi teh kali tu guru langsung surga. Nah, sampai itulah. Nah, ada satu cerita tu. Dia akak tu guru. Yang seorang itu anak perempuan yang mati. Lepas tu dia ada anak tinggal seorang. Lepas tu dia mimpi malam tu. Mimpi anak dia tu tu bakal wajib si pada penglakor tu dalam kubur. Bagi jangan bila. Lepas tu esok dia teriak lah tengok anak dia tu bakal wajib si pada penglakor dalam kubur. Dia royak pada tu guru. Jadi tu guru ni, nah, dia tanya amalan ke apa di masa dia hidup. Semaya malah anak dia. Lepas tu tak kisah tutup orang anak dia. Oh ni kalau rasa anak dia. Bahawa pun makan nak mengira bahasa. Dia minta tolong bapa. Nah, baca
minta tolong bapak baca, lepas tu minta tolong bapak lalu kubur. Cara cerita ni tak tahu tak sungguh saya baca. Nah, lepas tu bapak ni baca ku Allah ada hadiah pada anak tina dia tak ni. Lepas tu bapak jalan ke kubur. Lepas tu Malaysia tu mimpi pula mak dia ni, anak dia tak ada orang. Nah, baju besi daripada pinaka tak ada orang. Nampak? Nah, kenapa? Karena berkat tu guru lalu ke kubur. Nah, besar ya akak tu guru. Kalau adik tu tak ada, ni ayat ada cerita. Cerita masalah ya akak tu guru. Besar kelebihan tu guru ni yang besar, dan sampai ya akak ada tu sampai boleh pahazak. Orang dah ada kubur lalu ke kubur. Nah, adik tu tak ada, saya tak bisa jumpa, tak tahu lah. Mana saya baca cerita. Ada Muhammad Masjid ni kalau buat tujuan untuk ahli lagu kubur, ni mengikut ulama ni dia kata tak ada mayat. Bukan buat lillah dah. Bina masjid bukan kerana Allah SWT dah. Kerana nak orang dah ada kubur. Nah. Lepas tu masalah semayat di kubur. Mayat-mayat tak ada gapo. Itu sunnah Nabi SAW. Semayat berdua dah tak semayat di kubur. Saya suka pak kita itu tunggu minggu-minggu tutup semayat tak ada tinggal kubur boleh semayat kita. Semayat berdua lah. Kadang-kadang jemaah tak ada tinggal lagi takut muka laki naik tanya. Nah, nak tinggal ikut sore tak ada tinggal kubur jemaah takut muka laki naik tanya. Muka laki takut dia nak masuk. Nah, tak ada tinggal. Kalau itu kita tengok dah dapat ulama saya tengok dalam fiqh mazhab ni. Masalah semayat tak kubur ni lah. Dalam mazhab Hanafi ni dia kata qalu tukrahus salah fil maqbarah. Makruh mayat di kubur. Iza kana al-qabru baina yaday musalli, apabila kubur depan mayat. Dalam mazhab Hanafi makruh tak ada dah. Tak ada pahala dah mayat. Bihaitsu law shalla salatal khasiina waqa'a basaru alaih. Iaitu sekiranya seorang semaya kosong tapi dia tengok buka mata dia kepada kubur atau makruh. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah makruh tak ada kata hadeka pada mayat di kubur lah, mayat tak kena kubur lah. Ada mayat depan. Mayat berdua lah. Amma idza khalfahu, kalau mayat itu di belakang dia. Mayat di belakang. Au fauqahu, atau apa mayat di atas. Kubur di atas. Lihat di tempat itu gali ke tanah. Lihat dah. Fala karahata 'ala tahqiq. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak makruh mayat. Nah, kalau untuk belakang atau mayat di atas. Kalau mayat di depan makruh dalam mazhab Abu Hanifah. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad Al-Hanabalah Ibn Hanbal qalu inna salata fil maqbarah wa hiya mahtawat ala thalathati kuburin fa aktsar. Sesungguhnya semayat di kubur. Orang itu kubur tu semayat tak kubur tu lah. Wa hiya mahtawat ala thalathati kubur. Kalau mayat siapa 3 orang. Meliputi di atas 3 orang. Fa aktsar atau lebih banyak ada 3 orang. Tapi syaratnya dalam mazhab Ahmad fi ardin mawqufah. Di bumi hak orang wakaf. Nah, kami kubur itu wakaf lah. Lidah ni untuk tanya oleh semua. Nah, misalnya kubur ni wakaf ada 3 orang. Habis bawah atau naik lagi. Batilah mutlak Imam atas mayat tak patah. Nah, mayat tak kubur lah. Nah, kalau mayat itu tak kubur ada 3 orang naik atas, begitu mayat tak kubur, mayat tak patah. Batilah mayat kesulah, patah mayat mutlak. Amma idza lam tahtawi ala salasatin, kalau mayat kubur baru mayat sore biangkan wahid atau itsnain, mayat sore atau 2 orang, fasalatu fiha sahihah, mayat tak apa lagi, mayat sahih, mayat sah lagi bila karahah tidak makruh. Nah, wa illam yastaqbil kubur, tapi kalau semayat dia terhadap kubur tak ada lagi. Nah, kubur ada 3 tapi semayat tak kubur tu juga, patut batilah juga. Wa illa kariha, kalau tak ada kubur mayat itu makruh juga dari Imam Ahmad Hanbal. Itu orang semayat tak kubur, ayat mayat kok itu tak mayat tak kubur, ngaji kita tahu. Kalau itu tunggu kubur semayat itu tinggal ada lah. Asy-Syafi'iyah, ni mazhab kita ni. Qalu
tukrahus shalah fil maqbarah ghairu mabusah. Makruh semaya di kubur tak ada kali. Ya masalah Pak kita tak ada kali kubur. Kalau di kubur Baqi ini ya stemik apa mula cuy kali. Dia kali kita boleh sekali ini untuk tahu orang dulu. Di kubur Baqi. Tapi kita tak masuk ziarah, masuk ngaji ni, anak minggu tak masuk tu kan tu rambut ada kabur tinggal ya kali. Dia kali tahu. Nah, saya ni tahu. Sampai 40 kubur tahu. Dia kali siap. Buat mati pak mari kubur. Nah, patu hak nung siapa apa yang dia tak hancur ya kali dulu lah. Dia tahu pak ulo. Tidak tahu tak ada lah kubur Madinah tu. Nah, dia pernah ya kubur Madinah di Baqi tu. Jadi tu tahu pak dulu. Buat hancur pak ambil kita tepat. Tahu hal lain dulu. Hak tu panggil mambusa. Banyak ambil dah. Ambil hak hancur dah tu, ambil wakil lain. Nah, kali itu makruh semaya kubur tak ada rumah kita lah. Kubur tak ada kali kabur. Sawa'un kana al-qabru khalfahu aw amamahu aw ala yaminihi aw shimali aw tahtahu. Oh, dalam sabit juga lagi. Nah, sama ada saya semaya dalam kubur tu, kubur duduk belakang dia, atau duduk depan dia, atau duduk kanan dia, atau duduk kiri dia, atau duduk bawah dia, makruh belakang semaya. Nah, ada batilah makruh. Boleh hadis semaya sah, makruh semaya tak boleh follow. Nah, kalau makruh dalam istilah kita bekah ni, buat tak boleh follow, tinggal baru boleh follow. Tu nama makruh bukan? Semaya sejik baru boleh follow, semaya kubur tak boleh follow. Kalau sah. Dan tinggal kubur baru boleh follow. Itu istilah makruh dalam istilah fiqh. Kalau makruh istilah bahasa ni, makruh makna benci, kariha makna benci. Nah, makna hak Nabi benci. Benda hak Nabi benci, hak Nabi tak buat, Nabi benci dah. Nah, kariha ni makna benci. Tapi istilah fiqh makruh ni tinggal baru boleh follow, buat tak boleh follow. Itu makruh. Jadi dalam masya-Allah dalam mazhab Syafi'i ni semaya ni tak kira banyak duduk belakang, duduk depan, duduk kiri, duduk kanan makruh belakang. Nah, illa kubur syuhada wal anbiya. Kecuali kubur orang mati syahid atau kubur nabi-nabi. Yang tak ada makruh. Inna salata la tukrahu fiha. Kalau kita pergi di kubur, pasal namanya di kubur situ misalnya, kubur nabi atau kubur apa orang mati syahid, ini tak ada makruh. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Tapi malam biqasdi ta'zimihim. Selama mana dia tidak kuasa atas mayat itu nak besar nabi atau nak besar orang mati syahid. Nah, itu tak makruh. Wa illa harma. Kalau semaya di kubur orang mati syahid kubur nabi tapi nak besar kubur, nak hormat kubur, itu haram pula, tak ada masalah syar'i. Nah, amma salatu fil maqbarah al-mamusah bila ha'il bi fa innaha batilah liwujudin najasah biha. Ada semaya di kubur hak kali seperti saya yang gali nak cakap lain pula. Nah, bila ha'il fa innaha batilah. Nah, dengan tidak tutup gapo semaya dan seperti ini juga semaya itu semaya batilah batal. Nah, tak terima. Kenapa? Karena balik ngak kali kubur ni. Nah, ada dia ada naji-naji lagi di kubur. Nah, ya tak boleh. Nah, dalam masa kami itu apa tidak juga. Nah, tapak kita tak masuk ke hujung kali ni, tu bau tak habis lagi. Ya. Bau manusia pada kubur. Ya kubur dia nung dia tahu mau kita dah lah kali. Dia lu sekat pinggir tau. Nah, saya jalan kubur kita alat sekat pinggir dia kali. Lihat di kana ya udara panas. Nah, mu kita ni tak boleh udara hujan ke apa, tak boleh berhak. Nah, dia buka naik dan sebagainya. Kerana di Saudi ni dia nak kering, udara kering, dia tak busuk. Sebab ada satu ketika masa saya ngaji tu, ada seorang Papua boleh jadi yang juga masuk umrah. Lepas tu berkali orang tu di siapa tak tahu. Dia tak tahu balik belakang Jamiah Islamiyah, Jamiah Madinah. Yo, Jamiah Islamiyah oleh pakar pun dia tahu di belakang. Ada satu ketika nak jumpa tu, tak ada bangga apa. Budak tu unggah tu baik lawan tu baik Jamiah tu unggah tu baik jumpa.
duk kering supaya kata kering. Nah, tak ada pang apa. Dia dah kering sungguh. Siapa kering manusia kering. Boleh cari ada gambar yang ada paspor tu lah. Nah, orang elok, orang tino elok. Itu nak ayat kata tak kamu pun tak busuk jadi kering darah dia. Kali-kali tahu tak ada apa. Itu saya nak ayat. Nah, siapa tak kamu gapo budak tak bangga apa dok ngaji dok main kau lain tak bangga apa. Kau nak jumpa tu akan kau teh. Dia nak ayat tak budak ya kering. Dia budak kering ni baju kita tak nak halal. Ya, mau kita tahu dah seminggu, tak pakai dok nak halal dok. Kalau di Saudi ni tahu dah setahun kita pakai dah tak apa tak nak halal. Dia kan budak kering. Dia tak hukum kita tu. Nah, tapi mau kita tu ya sunat kita kena dalai kubur tu dah. Dah kalau dia banyak tu takut utuh dan sebagainya. Takut kali dia mati dan sebagainya. Dalam mazhab Maliki ya. Dia katakan qalu as-salat bil maqar jaizah bila karaha. Dalam mazhab Malik ini sikit. Nah, semaya di kubur haram tidak makruh. In aminat an-najasah kalau amil pada najis. Nah, kalau tak ambil pada najis, makruh juga. Nah, ada dalam mazhab Imam Malik ni ingin sikit. Dalam Syafi'i itu berat sikit. Nah, oleh semaya kubur ni bukan Syafi'i, Syafi'iyah. Nah, ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia istilah dalam kitab fiqh ni kalau Syafi'iyah ni ulama hak mengaku mazhab Syafi'i. Nah, kalau Syafi'i dia suka, Imam Syafi'i suka kalau orang ulama belakang ni suka Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Haytami, semua tu yang ngaku dia mazhab Asy-Syafi'i. Dia ni bagi Syafi'iyah. Nah, tu guru ni bagi Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah ni tu guru hak duduk dalam mazhab Syafi'i. Kemudian di antara sunat kita pergi di kubur. Nah, sunat kita baca tu pasal ingat bakal dah tengok ni. Nah, kok kita ni saya nak bagi di antara doa kalau nak masuk kubur ni, tak kira nak ziarah kubur, kita pergi kubur ni. Di antaranya assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna wa iyyakum wa ma tu'adun wa dan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli al-qubur. Kalau nama kubur apa-apa tu dah sebut nama tak apa, nama kubur. Kita Allah Taala tu ampun semua ahli kubur. Nah, ahli kubur tu senyum, pun nama tempat ada gambar tu. Atau cara kita diziarah. Atau panjang sikit. Yang kedua Nabi dah baca ni, assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Hadis sahih riwayat Muslim juga. Masa kita pergi kubur tu Nabi saleh juga orang duduk dalam kubur dan minta selamat dia dalam kubur. Lepas tu, kalau kita tak lalu menang hari ini, ada kapal sunat. Nah, wih saleh. Assalamualaikum, semua kita beri assalam sama hidup ni. Nah, jumpa Pak Assalamualaikum. Tapi kita dah tak kenal, tak wih saleh kan. Kerana kita hidup ke saleh. Ya Islam ni, ya cukup sungguh. Dia sama saudara dia ni kena doa selamat sama. Salah-salah doa selamat sama saudara dia. Assalamualaikum, minta mu selamat. Pak kita pun doa kita nak biar doa dia tu, waalaikumsalam pun selamat juga kalau kita nak ayu. Minta tamu ni selamat. Pak mu tu selamat juga kalau kita nak ayu. Masalah ada assalamualaikum. Sampai terbagi orang Jawa tu, dia wajib Jawa. Dan orang doa kita wajib kita doa dia. Nah, orang mula-mula tu sunat tu doa. Assalamualaikum doa dah. Dan sejahtera kat atas kamu. Kalau terjemah betul-betul. Pak kita pun waalaikumsalam dan kamu pun sejahtera juga. Nah, jawab sama doa. Hal ini assalamualaikum alladiyah. Sejahtera kat atas kamu semua wahai ahli kubur semua. Daripada mukmin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesuatu kami insyaallah dengan kamu jumpa. As'alullah, saya minta kepada Ta'ala bagi kami dan bagi kamu al-afiyah, selamat belaka. Itu di antara doa Nabi SAW. Doa ketika kita nak pergi ziarah kubur dan nak pergi tempat kubur, lalu ke kubur, itu nak kita bersalat. Dan satu lagi, tiga kali, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mutaqaddimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun.
Ini di antara doa ketika kita nak ziarah kubur. Ya ziarah kubur ni ya sunnah. Nah, tapi ya ziarah ni, nah, Pak Nabi ya pergi malam. Pak kita tak kira tak sunnah dah. Nah, pergi pukul 3 malam pergi ziarah kubur. Takut kita nak pergi ni. Nah, kubur lah. Pada senyum ni tak takut, malam pun. Di tengah bandar, nak kubur-kubur, hotel takut. Mengikut hadis Siti Aisyah tu Nabi pergi, pukul 3 suruh malam. Karena yang itu tujuannya untuk nak ingat dia mati. Doa pada hari kubur, patut nak ingat dia mati, nak ikut sini kata. Kok kita ya bukan pergi ingat mati dah. Pergi tu tujuan lain. Sampai pergi kubur acak pun tak ingat mati. Pak Nabi sunnahnya pergi kubur sampai kena malam untuk mengingati mati. Kita sekali rumah untuk mengingati mati. Tapi dia kena malam. Pagi kita nak di tengah hari kita tak gapo, tapi pergi itu untuk nak mengingati mati. Lepas tu kita tu nak doa pada dia daripada ahli kubur. Banyak doa-doa. Di antara doa waris pada para sahabat ni banyak. Di antara doa anak ni, saya colek lagi, anak doa gapo hati masa saya pergi. Doa Nabi itu banyak juga. Nah, anak ni Malik dia katakan no, dia masuk lepas misalnya siap tu dia doa abduka wa nazala bika far'af bihi warhamhu Allahumma jafil ardi an jambihi waftah abwabas sama' li ruhihi wa taqabbal minna bi qabuli hasan Allahumma in kana muhsinan fadha'if lahu hasanat wa in kana musian fatajawaz anhu. Itu doa sahabat anak. Dia kata abdul kauna hamba engkau wa nazala bika jumpa dengan engkau far'af bihi anaklah engkau kesiamlah dia anak kita pada hari kubur warhamhu dan kasihanilah dia Allahumma jafil ardan jambi ya Allah rengganglah bumi di antara jambihi dia pihak dia. Nah, kerana kita taruh azab kubur ni oleh nak azab ni dia apa kubur sabar lisik. Nah, itulah rusuk ni doa suruh renggak. Nah, tu jare. Winggir lah kubur. Waftah abwabas sama' li ruhi dan hendaklah buka pintu langit bagi roh dia. Wa taqabbal minna bi qabuli hasan dan terimalah doa kami dengan terima yang baik. Allahumma in kana muhsinan fata'if lahu al hasanat. Jika adalah mayat ni orang baik, gandalah pahala dia. Fata'if lahu maka gandalah baginya pahala banyak. Fa in kana musian jika ahli mayat ni orang tak molek, dan doa jahat semua fatajawaz anhu maka adalah jauh dari manusia dia. Itu di antara doa anak Ibn Malik radhiyallahu anhu sudah dia pergi ziarah kubur atau apa dia doa lepas pada tanah kubur. Dia doa ni. Nah, banyak di antara doa dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu banyak juga. Doa Nabi sendiri Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hari kita duduk oleh panjang madah. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi min al-khataya kama yunakka thawbul abyad min al-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min azab al-qabr wa min azabin nar. Itu ya doa les mayat dan kita nak doa tak kubur tak ada doa selamat mayat. Lepas tu di antara doa Nabi lagi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sawirina wa kabirina wa zikrina wa zakarina wa ansana Allahumma ahyaitahu minna wa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillna ba'da rawahu Dawud. Bisa Nabi sahih. Ini Nabi doa apa? Ya Allah ampunlah bagi kami hak hidup dan bagi kami hak mati. Wa syahidina wa ghaibina dan hak kami ada depan dan hak tak ada depan kami. Wa sawirina wa kabirina dan hak kecil daripada bulan kami dan hak besar daripada bulan kami. Wa zakarina wa unsana dan hak lelaki kami dan hak perempuan kami. Allahumma ahyaitahu minna wa ahyi ala Islam. Ya Allah hiduplah dia daripada kami maka hiduplah dia atas Islam. Dan waman tawaffaitahu minna sabariya yang engkau mati daripada kami
Tawaffahu ala iman, adalah mati dalam iman. Karena iman ini penting. Nah, kalau mati dalam iman, ada mati dalam kalimah la ilaha illallah, tak ada dalam surga. Nah, orang ada musyiah yang anda pun kalau mati dalam kalimah la ilaha illallah, akhirnya ia ukap dalam surga pula. Kalau mati dalam syirik, mati dalam kalimah la ilaha illallah, dan mati dalam musyiah, mati dalam api megah, mati dalam gapur. Nah, itu anak kata itu. Wallahu a'lam. Dan Allah malah tahrimna ajrah. Ya Allah, janganlah mengharai kami akan pahalanya. Wala tudilluna ba'dah, dan jangan rusak kami pahala itu. Itu di antara doa Nabi SAW. Nabi kita doa di kubur dan ketika dia di mayat dan di tanah mayat dan sebagainya. Itulah pada sekian banyak pada malam ini cara masalah dan ahli mayat Nabi lah. Waktu kita kesambung masalah pahala dia pula dan gapo kata kita pahala pada mayat insyaallah. Aku lupa di hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu billahi Allah innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapo sebab-sebab batas mayat. Sebab-sebab batas mayat. Sebab batas mayat. Gapo disebab di batas mayat. Kotak tahu gapo. Banyak sebab batas mayat. Cek batas. Ya, tanya nom lagu mana? Tanya soalan. Kalau sebenarnya tu Letino lalu kau dekat ke mayat. Mana? Letino lalu ke mayat. Itah mayat lah. Masalah itah mayat ni kita yakin aja. Yang masalah kita mayat ni kalau tempat ruang kita ni kena depan. Kita kena tak lagi kalau tak ada nabi tak buka. Kata beri atau depan. Orang melita itu anak kapal. Kita semaya. Tapi bagi kita semaya tu, kalau tempat lalu-lalu tak ada semaya di tengah. Ya, kita semaya sehari 3, sehari kapal, yang melita. Tapi balik litah tu, ya, kalau kita tak juga litah kok, atau isu kocok tu, mereka senang. Suruh kocok juga lah. Nah, kita dah semaya boleh kocok juga. Nah, kita tak dah bagi, tapi dia litah lagi. Atau boleh. Kalau kita tetap apa, harga kita semaya. Nah, orang kita memang tak tahu kita ada semaya, kita tak ada tertakat. Siapa dalam hadis ni kalau Nabi maya di ada, tak ada wakil Nabi gorang hari. Nah, pakai gorang. Tahu ini tak maya. Kalau pak gorang, pak garis tu tak ada kita. Tapi kita mengingat dari maya Pak Gama tu, jangan semaya Pak Luwe. Kalau namanya kan ngetok dapat terpegi kita, apa baru tak ada gitu. Kalau kita tok dari mulai kita lagi, waktu ada kita lah. Kalau budak aluh tak? Budak aluh tak apa. Budak aluh main apa-apa main. Nabi dukung ada. Dukung dah lah. Nah, Nabi dukung anak dia, apabila nak rokok ya tok. Tunjuk boy nak bangun yang dukung pula. Kalau ada apa. Masalah gerak tu lah, kalau sampai ini sikit tu, ya sampai lagi gerak tu. Nah, gerak tu kena, jangan lebih dari 3 kali dari sampai ini. Gerak maya. Nah, kalau dari sampai ini, kalau masalah sampai ini, batal dari 3 kali. Masalah Nabi tak apa ya? Masalah Nabi tak apa. 3, 4, 5 tak apa. Dia suka datu ya, masalah Nabi. Kalau tak kata tengok dia tu, gerak ke dia tu dalam maya. Kalau kita kata dia tu gerak ke dalam maya, dah tu ke lah, tak boleh. Suka datu tak ada dia gerak dalam maya. Nah, dah lebih kesenang kita lah. Masalah gak lah. Asal kita nak lakon di belakang dia tak ada nanti 2 weti dok. Mana tu gisuk lalu dia. 3 4 dia. Kalau dah sampai ini kita yang lebih dari 3. Kita juga lebih dari 3. Avatar maya itu banyak, mereka mengajak tuku banyak avatar maya. Kaya masalah harga yang harga poin wajib kalau mata maya.